Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini, bertemu lagi, dapat kita bersua lagi pada hari ini untuk kita meneruskan pengajian kita seperti biasa, satu hari satu muka surat Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya, guru Al-Quran anda pada hari ini, insya-Allah pada hari ini saya akan membimbing, saya akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama mempelajari, untuk kita sama-sama mengaji dengan tajwid yang betul. Untuk pada hari ini muka surat 376 surah Asy-Syu'ara ayat 207 sehingga ayat 227. Okey, baik, muka surat 376. Jadi sahabat-sahabat semua boleh buka Al-Quran dan bersiap sedia untuk kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Dan juga selamat datang kepada semua dan yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mulakan bacaan kita pada hari ini, saya nak minta bantuan daripada semua untuk tolong sama-sama tekan butang share dan butang like untuk
menandakan tuan-tuan dan puan terus mendukung dan menyokong kami di sini insya-Allah. Baik, seorang satu tolong sharekan dulu live kita pada petang ini. Semoga lebih ramai lagi yang akan join, lebih ramai lagi yang akan sama-sama dapat manfaat pada hari ini. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, marilah bersama-sama kita buka majlis ilmu kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baik, yang dah share terima kasih, yang belum share boleh bantu share sekarang. Muka surat 376 376 insya-Allah. Sahabat-sahabat semua boleh ambil Al-Quran, ambil pensil untuk catatkan poin-poin penting yang akan saya sampaikan pada hari ini. Insya-Allah kita sama-sama mulakan bacaan kita dengan lafaz isti'adzah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Sekali lagi saya ulang. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Ma di sini perlu dibaca dengan panjang, dengan harakatnya 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Di sini ada tanda mad ataupun ada ombak di sini, dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat. Ma aghna, dan di sini perhatikan betul-betul huruf ghin. Ada titik di sini. Kepada siapa-siapa yang sedang menonton sekarang yang mungkin ada masalah dari segi nak mengenal pasti huruf ataupun kekeliruan ataupun matanya tak berapa nampak, kabur dan sebagainya, tolong saya nak minta tolong sangat-sangat dekat sini huruf ghin di sini bulatkan huruf ghin di sini ataupun bulatkan dia punya titik dia di atas ni ataupun gariskan dan sebagainya lah, tak kisah tanda apa pun, asalkan kita tak baca huruf ghin ni dengan huruf ain. Kita tak baca huruf ghin ni dengan huruf ain. Contoh ma'a'na. Sebab apa? Takut yang terkeliru dekat situ. Baik, ini bukan huruf ain, ini huruf ghin. Ghin. Ada getaran. Itu huruf ghin. Yang ini huruf ain. Anhum. Boleh? Baik. Kemudian mim kosong bertemu dengan mim sabdu. Jumpa dengan mim sabdu, rapatkan terus bibir. Anhum. 2 harokat. Anhum ma kanu yumatta'un. Lekatkan huruf ta ini. Lekatkan sebab apa? Atas huruf ta ini ada tanda sabdu. Jadinya kena lekatkan dia. Yumatta. Jangan yumata'un. Salah. Yumatta'un. Dan un di hujung ini, un. Boleh baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat lah. Mad arid lis sukun. Ma'aghna anhum ma kanu yumatta'un. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Wa ma, sama macam sini. Okey? Ada ombak rindu di sini panjang 4 ataupun 5 harakat.
Like ha simpul Ha simpul. Ha besar. Bukan tetapi lakna. Huruf kaf pastikan dibaca dengan hamas, dibaca dengan ada angin yang keluar daripada makhrajnya lah. Lakna, jangan laka. Jangan sampai berbunyi ke tu, takut jadi lantunan pula. Okey, huruf kaf bukan huruf qalqalah, maka tidak perlu dilantunkan. Cukup sekadar dengan keluarkan percikan angin sahaja. Wama ahlakna. Boleh? Kemudian na, nun alif. Ada huruf mad, ada huruf alif kosong selepas nun berbaris atas ini. Mad asli dibaca dengan 2 harokat. Milqar. Pastikan di sini didengungkanlah nun kosong bertemu dengan qaf. Jangan baca dengan min sahaja. Minkor. Dia bukan min tetapi baik. Min qaryatin, izhar halki, tanwin selari bertemu hamzah dibaca dengan jelas dan terang. Qaryatin illa. Berikan tekanan pada huruf lam ini kerana ada sabdu di atasnya. Illa, la panjang 2 harakat sebab ada alif. Illa laha munzirun. Munzi. Dengungkan 2 harakat. Munzirun. Mad arid disukun di hujung ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. Zikra, macam saya katakan tadi, huruf kaf mati, ada ada angin. Dia bukan zik, dia bukan macam tu, ataupun dia bukan zika, pun bukan juga. Dia angin kita tahan dia, zik, tu ada angin, macam tu. Zikra wa ma kunna zalimin. Kunna, nun sabdu wajibul gunnah. Dengungkan 2 harakat pada huruf nun ini. Kemudian na dibaca dengan 2 harakat mad asli. Kunna zalimin. Za 2 harakat. Ada alif kecil di sini, perhatikan betul-betul, jangan sampai terlepas pandang. Jangan sampai dekat sini kita baca 1 harakat sahaja. Zalimin, tak nak. Zalimin, panjang, ada alif kecil mad asli. Baik. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ. وَمَا تَنَزَّلَتْ. Huruf ta sama macam huruf kaf tadi. Huruf ta sama macam huruf kaf, perlu dibaca dengan ada percikan angin lah. وَمَا تَنَزَّلَتْ. Sebab apa? Masih ada lagi saya dengar orang baca huruf ta mati dengan tanazzalat. Zalat. Ingat, kalau kita baca tu, namanya kita lantunkan. Sedangkan huruf ta bukan huruf qalqalah, huruf yang tak perlu dilantunkan pun. Dia angin lah. وَمَا تَنَزَّلَتْ bihish. Terus masukkan dekat sabdu lah. Okey, ada sabdu, terus masuk. Nampak sabdu, terus masuk. Bihish, tak perlu baca dengan bihil, tak payah. Terusnya, bihish syayatin. Pastikan huruf ta ini dibaca dengan tebal lah. Sebab apa? Takut kalau kita baca nipis, takut dia jadi huruf ta nanti. Syayatin, tin. Dia bukan tin, dia tin. Tebal kan? Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Tebal kan dia?
wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Wa ma yanbaghi, mim kecil, ekornya ke bawah, bertemu dengan ba, hukum dia adalah iklab. Macam mana cara nak baca iklab ni? Kena dengungkan dua harakat. Nak rapatkan bibir terus pun boleh, ataupun nak renggangkan sedikit pun boleh, tak ada masalah. Wa ma yanbaghi lahum, huruf ghain ada titik di sini, perhatikan baik-baik. Yanbaghi, dua harakat mad asli. Yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Baik. Dekat sini pun saya nak minta sahabat-sahabat semua, tolong dekat sini bulatkan kedua-duanya huruf ta dan juga huruf to, supaya kita tak baca dengan ketebalan yang sama. Kita bezakan tebal antara huruf ta dan juga huruf to. Wa ma yastati. Sebab apa saya suruh bulatkan dekat sini? Sebab apa? Takut kita baca dengan wa ma yastati. Wa ma yastati. Biasa orang baca macam tu. Contoh paling senang saya nak tunjuk adalah surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada tak orang baca macam tu? Jangan ingat tak ada. Ada. Sebab tu saya bagi tahu. Sebab apa? Dia gantikan huruf to ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takut dia baca macam tu. Nanti huruf ta tu dia pergi tukarkan jadi huruf to pula. Tak nak. Bukan to, yani ta. Buka mulut. Ta. Yes. Ta. Ti barulah tebal. Jangan pula kita dah nipiskan ni, dah cantik dah. Tiba-tiba to ni pun nipis juga. Yes. Tati. Pun tak boleh juga. Yes. Toti pun tak boleh juga. Yang betulnya macam mana? Asingkan ta dan to ini. Wa ma yastati'un. Nampak beza dia? Yang pertama saya baca yastati. Yang kedua saya baca yastati. Kan beza dekat situ. Okey, jadi pastikan kena bezakanlah dua huruf ini. Baik. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Baik, kemudian 212. Innahum 'anis sam'i lama'zulun. Inna, dengungkan dua harakat. Inna, pastikan cukup. Jangan innahum, tak cukup, tak cantik. Bagi dia cukup dua harakat. Innahum anis, alif lam syamsiyah. Okey, mungkin ada yang baru saja nak belajar, yang baru saja terjumpa dengan page ni, baru nak berjinak-jinak dengan Al-Quran, tahniah saya ucapkan. Tetapi jangan pernah ada rasa putus asa, rasa susah, rasa bosan dan sebagainya. Sebab apa? Itu namanya proses belajar. Kalau kita tak tempuh kesusahan, kesukaran dalam kita nak mendapatkan sesuatu ataupun ilmu itu, kita tak akan rasa hasilnya nanti di hujung. Baik, jadi dekat sini kita baca dia dengan anis. Kenapa kita tak perlu baca dengan anil? Yang pertama adalah kerana huruf lam ini tiada tanda mati di atasnya. Bila tak ada tanda mati, tak perlu kita matikan dia. Tak perlu kita sebut dia dengan anil. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua pula, selepas huruf lam kosong ini, terdapatnya huruf yang bertanda sabdu, yang mana saya selalu ulang. Dah 3 tahun saya mengajar dekat sini. 3 tahun daripada hari yang pertama saya mengajar, saya cakap benda yang sama. Apa dia? Nampak sabdu terus masuk. Nampak sabdu terus masuk. Supaya kita tak baca dengan anil, kita akan baca dengan anis. Sebab apa kita baca anis? Sebab kita nampak sabdunya di sini. Baik, boleh
Anis, nama dia alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Innahum anis sam'i lama'. Ain, tekankan. Lama'zulun. Zu ada waw, 2 harakat. Lun, boleh nak baca 2, nak baca 4, nak baca 6 pun boleh, tak ada masalah. Innahum anis sam'i lama'zulun. Alright, baik. Seterusnya kita pindah kepada ayat 213. Okey, bila saya baca, saya nak tuan-tuan dan puan dengar baik-baik, fokus baik-baik, tengok macam mana saya gayakan yang panjang dan juga yang pendek. Yang panjang dan juga yang pendek. Dia sebenarnya yang macam irama ataupun lagu itu tak berapa penting pun. Cumanya saya buat macam tu supaya tuan-tuan dan puan dapat bezakan lah macam mana nak baca pendek dan panjang. Yang mana kalau yang pendek, kita tak perlu hayunkan je. Kita tak perlu nak baca contoh macam sini. Saya yakin memang akan ada yang baca macam ni. Fala tad'u ma'am. Saya yakin 100% memang akan ada yang baca macam tu. Tad'u ma'am. Tak boleh. Sebab apa? Ini ain sahaja, bukan ain waw. Ain sahaja. Okey? Jadi kena baca dengan pendek satu harakat. Apa tips dia bila kita baca satu harakat ni, kita tak perlu lama-lama. Tad'uma. Kita nak masuk ke dalam huruf yang selepasnya tu tak perlu lama-lama. Macam ni kan lama. Fala. Kita tak baca falatad. Kita tak baca macam tu. Kita baca panjang sebab 2 harakat. Kalau satu harakat, jangan fala tad'uma. Tak nak. Bila satu harakat, kita sebut sekali je. Satu saat. Fala tad'u ma'am. Itu cara nak baca dengan satu harakat lah, pendek sahaja. Baik. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin. Sekali lagi saya ulang. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Baik. Fala lantunkan qalqalah di sini. Qalqalah sughra. Fala tad'u ma'allahi ilahan. La 2 harakat. Han izhar halki. Dibaca dengan jelas, disebut dengan jelas dan terang. Ilahan akhara. Kenapa A kena panjang? Sebab ada huruf mat selepasnya, ada alif kosong. Okey. Huruf mat ni apa Ustaz? Ustaz sebut huruf mat. Huruf mat ni ada 3 huruf. Alif, waw, ya. Awi. Alif, waw, ya. Yang mana ketiga-tiga huruf ni dia mestilah kosong lah. Dia bukan berbaris. Macam contoh yang ni kan waw, tapi waw ini berbaris. Apa lagi? Okey, jadinya yang namanya huruf mat ni dia kosong lah. Dia tak ada tanda apa-apa. Itu yang kita kena baca 2 harakat. Okey? A, I, U, Ba, Bi, Bu. Dia macam itulah 2 harakat. So dekat sini jangan pula kita baca ilahan akhara. Salah. Akhara panjang. Akhara fataku. Ra pendek. Akhara fatakuna minal. Naminal. Jangan naminal. Salah. Akhara fatakuna minal. Okey, yang ada pensel tu tolong gariskan dekat ra, gariskan dekat nun. Tulis di atasnya satu bermakna 1 harakat. Takut kita baca akhara fatakuna minal. Tak nak, salah macam tu. Bunyi macam betul tapi salah sebenarnya.
akhara fatakuna minal mu'adzabin. Zal, keluarkan lidah sedikit, makhrajnya di hujung lidah. Mu'adzabin, bin mad arid lisukun. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, pastikan dengung di sini. Wa anzir. Okey. Ra nak baca tebal ke nak baca nipis? Ra kita baca dia dengan nipis sebab apa? Huruf sebelumnya berbaris bawah. Wa anzir, bukan zir, bukan. Dia kalau nak baca ra tebal, kalau huruf sebelumnya berbaris atas atau depan lah. Tetapi kalau baris bawah kena baca nipis. Zir. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Aqa, lantunkan qalqalah surah. Ingat huruf qaf macam mana nak lantun dia? Aqa, bukan ake, salah. Aqa, bulat. Aqa, bukan ake. Dekat situ kena jaga. Wa anzir shi dua harokat. Ada ya kosong kan? Ashiratakal aqrabin. Alright, baik. Selesai 214. Baik. Macam mana setakat ni sahabat-sahabat semua? Boleh ikut tak agak-agak? Boleh ikut tak agak-agak? Saya harap tuan-tuan dan puan dapat sesuatu lah yang bermanfaat daripada apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Dan sahabat-sahabat semua, kalau kita mampu untuk mengajarkan kepada orang lain Al-Quran, kita ajarlah. Sebab apa? Ini adalah salah satu amal jariah yang boleh kita buat, yang mana apabila kita meninggal dunia nanti, kita akan bawa bersama-sama ke dalam liang lahat. Bermakna apa di sini? Bila kita mengajarkan orang Al-Quran, bila kita mati nanti, dia takkan habis sampai situ sahaja. Tetapi selagi mana orang yang kita ajar itu mengamalkan Al-Quran, dapat pandai baca Al-Quran, daripada tak tahu boleh jadi tahu, dia mengamalkan, dia baca Al-Quran, di situ pun ada saham juga. Jadi kita hidup dekat atas dunia ini, kita tak tahu sahabat-sahabat semua, kita tak tahu bila Allah nak tarik nyawa kita, bila Allah nak matikan kita. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Jangan cakap yang tua pergi dulu, yang muda lambat sikit. Tak, dia bukan macam tu. Ajal ni dia tak mengenal usia. Jadi selagi mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan kita, banyak-banyakkanlah lakukan amal-amal jariah. Walaupun sekecil-kecil perkara. Kalau kita mampu ajar orang Al-Quran, kita ajar orang Al-Quran. Kalau kita tak mampu, kita sharekan je apa yang orang ajar Al-Quran, kita share dekat dia, video, live dan sebagainya. Benda-benda kecil yang kita boleh buat, selagi mana itu mendatangkan keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ianya akan menjadi saham kita pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Boleh ikut Ustaz sebab jelas penerangan yang Ustaz beri, alhamdulillah. Terima kasih. Semua boleh ikut alhamdulillah. Baik. Okey, baik, jom kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Baik, kepada yang baru masuk, sahabat-sahabat semua, hari ini kita belajar muka surat 376 376. Irman, Depok, Jawa Barat, Indonesia hadir Ustaz. Nampak? Kita ada sahabat dari Indonesia, tadi pun ada dari Singapura. Jadi kita punya sahabat-sahabat kita ni bukan dari kalangan negara kita sahaja, tetapi kita ada sahabat juga dari negara jiran, Indonesia, Brunei, Singapura dan sebagainya lah. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat daripada Al-Quran kita dapat bersama-sama berkumpul dalam satu majlis ilmu, kita dapat sama-sama
berjumpa ataupun bertemu sebagai sahabat, dan insya-Allah semoga Allah satukan kita semua nanti di dalam syurganya yang tertinggi pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. 376 kita sambung pada seterusnya ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid, huruf dot, apa dia huruf dot? Saya selalu pesan, huruf dot jangan lantunkan. Huruf dot jangan lantunkan. Fid. Ini antara kesalahan yang selalu saya tegur dan selalu paling susah orang nak ubah. Sebab apa? Dia dah terbiasa. Daripada kecil dia baca sampai umur dia dah 70, 80, nak ubah tu dah susah dah. Dia dah terbiasa. Fid. Yalah, dulu kan, zaman-zaman dulu kan kita belajar Quran pun sekadar nak baca, lepas, khatam dah cukup. Dia tak ada macam betul-betul terangkan satu persatu dan sebagainya. Jadi sekarang ni saya nak cubalah. Saya cuba yang terbaik untuk nak ubah cara pelajaran tu. Saya nak tuan-tuan puan belajar santai tetapi dapat secara terperinci lah apa yang kita belajar ni, insya-Allah. Baik, huruf dot sekali lagi saya bagi tahu, jangan field tetapi field jangan lantunkan dia. Wakhfid janahaka limanit, pendek haka limanit taba'aka minal mu'minin. Pastikan harakat panjang pendeknya betul. Wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Alright, baik. Fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Fa in asaw. Kenapa saya ulang dekat sini? Saya nak tuan-tuan puan dapat dekat sini asaw, bukan asa. Jangan asau. Sebab apa? Kalau kita sebut huruf sa dengan kita buka mulut, asa, dia akan jadi huruf sin. Dia akan jadi huruf sin. Tetapi ini bukan huruf sin. Ini huruf sod. Asa. Fa in asaw. Tolong dekat sini betulkan. Kita buka je mulut, kita baca je asa, kita akan ubah dia menjadi huruf yang lain, iaitu huruf sin dekat sini. Tak boleh, salah. Okey, mengubah huruf di dalam Al-Quran adalah salah dan berdosa. Lahnul jali, kesalahan yang jelas, kesalahan yang berat. Kita nak elakkan benda ni. Fa in asaw, bukan asau, bukan. Fa in asawka faqul inni, dengungkan dua harakat, wajibul gunnah. Inni bari, panjang, ada ombak rindu, 4 ataupun 5 harakat, mad wajib muttasil. Bari'um mimma ta'malun. Dua tempat kena rapatkan bibir di sini. Yang pertama ini, yang kedua ini. Okey, kedua-duanya kena rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat. Bari'um mimma ta'malun. Baik. Kemudian 217. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Wa tawakkal, lekatkan kaf sabdu. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Pastikan dekat sini kita baca zai ini dengan baris bawah. Takut ada yang baca azizur rahim, takut ada yang baca azizar rahim, tak nak. Okey, bulatkan baris bawah ni supaya kita tak tersalah. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Him ni macam biasalah, kena macam mana? Him, jangan hem. Tak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak nak, bukan macam tu bacaan, salah. Baris bawah, baca betul-betul baris bawah. Wa tawakkal
alal azizir rahim. Senyum. Baris bawah senyum. Baik. Alladzi yaraka hina taqum. Alladzi yaraka hina taqum. Alladzi, zi panjang dua harokat, yara, ra panjang dua harokat juga asli. Kahina panjang juga, na pendek. Na pendek, ta pendek. Yaraka hina taqum. Qum mad arid lis sukun. Panjanglah. 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh juga. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin wa taqallubaka fis ambil rentak tu. Teng 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 wa taqallubaka fis. Yang penting dekat sinilah. Ka ni. Takut ada yang baca panjang. Wa taqallubaka fis. Salah. Ka ini satu harokat sahaja. Wa taqallubaka fis. Teng 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 teng. Wa taqallubaka fis sajidin. Ada nampak sabdu di sini? Masukkan terus. Fista. Fista. Baik. Fis sajidin, din mad arid lis sukun. Baik, seterusnya ayat 230. 220. Innahu huwas sami'ul alim. Ayat hari ini pendek-pendek. Ayat hari ini pendek-pendek dan mudah. Dia tak terpusing-pusing lah. Kalau muka surat sebelum ni ataupun surah-surah lain ada yang dia agak macam berbelit-belit jugalah. Tapi ayat yang ni dia direct lah. Dia tak sampai terbelit-belit. Dia mudah, senang. Jadi saya harap kita dapat baca dengan betul lah dekat sini. Okey. Innahu, nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harokat. Hu ada waw kecil, panjangnya 2 harokat juga. Huwas. Nampak sabdu masuk terus alif lam syamsiah. Huwas sami'ul alim. Mi 2 harokat. Ul alim, lim mad arid lis sukun 2 atau 4 atau 6 harokat. Innahu huwas sami'ul alim. Alright, baik, seterusnya 221. Baik. Sebelum kita sambung 221, sekali lagi saya nak ingatkanlah kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menonton sekarang, yang mungkin baru terjumpa page Fatihah ni, yang mungkin baru saja follow page Fatihah ni, sahabat-sahabat semua yang masih belum follow dulu. Like dulu page Fatihah, kemudian tekan butang loceng supaya setiap info-info yang kami berikan selepas ini, tuan-tuan dan puan akan dapat notification-nya lah dekat Facebook tuan-tuan dan puan. Baik. Dan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, yang mungkin masih belum menjadi ahli cepat Quran, saya dengan berbesar hati nak menjemput tuan-tuan dan puan, nak mengajak kepada semua untuk kita sama-sama join jadi ahli cepat Quran, yang mana tidak ada satu kerugian pun apabila join jadi ahli cepat Quran, tetapi perkara yang sangat-sangat menguntungkan bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat juga. Tuan-tuan dan puan, nak daftar jadi ahli cepat Quran, bayarannya hanyalah sekali seumur hidup. RM250 seumur hidup. Bukan 250 bayar bulan-bulan, tidak. Sekali sahaja seumur hidup dapat belajar Al-Quran sampai mati. Apa yang tuan-tuan akan dapat? Kami akan berikan buku panduan, buku teks, kami akan berikan nota tajwid, kami berikan latihan, kami berikan video-video penerangan dia, video bimbingan. Kemudian kami juga berikan khidmat konsultasi yang mana tuan-tuan dan puan boleh dengarkan bacaan Al-Quran kepada kami secara percuma sahaja. Dengan RM250 sekali bayaran sahaja. Dan sekali lagi saya nak ingatkan, hari ini 5 hari bulan 7. Berbaki 2 hari sahaja lagi, 7 hari bulan 7, hari yang terakhir. Siapa-siapa yang daftar sekarang,
kami akan berikan tuan-tuan dan puan roda tajwid ini secara percuma sahaja. Roda tajwid ini bernilai RM30 sepanjang dalam tempoh promosi inilah. Jadi siapa-siapa yang daftar, kami akan berikan roda tajwid ini secara percuma, tak perlu bayar langsung lah. Kalau tak kan dah kena bayar 280. Tapi ini 250, ini percuma sahajalah. Okey. Panduan penggunaannya ada dekat sini, dia ada tunjukkan. Kemudian dekat sini, dia punya roda tajwid dia lah. Cara nak pakai dia pun sangat-sangat mudah. Okey, saya tak dapat nak terangkan sekarang. Saya mungkin akan buat video yang lain lah untuk nak tunjukkan cara penggunaan yang betul untuk roda tajwid ini. Tapi siapa-siapa yang nak daftar, boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli. Ataupun yang nak beli roda tajwid, boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli. InsyaAllah nanti kami akan cek semulalah. Okey. Tak pinkan ni nombor. Pinkan nombor. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan boleh ambil nombor telefon kami teruslah. Nak beli roda tajwid boleh, tak ada masalah. Puan Zaliayah. Nanti kami akan kontak semulalah. Okey, baik. Seterusnya ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 221. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Hal unabbi'ukum ala man dengarkan dua harokat. Man tanazzalus syayatin. Alif lam syamsiah, masukkan sabdu dekat huruf shin ni. Tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak jadi ahli, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nanti siapa-siapa yang nak jadi ahli ke nak beli roda tajwid semua ni, selepas ini saya keluarkan nombor telefon, ambil nombor telefon tu, lepas tu call je dengan kami. Call, bagi tahu nak jadi ahli, nanti kami akan ambil butiran dan sebagainya lah untuk kami hantarkan buku dan sebagainya dekat alamat tuan-tuan dan puan. Nak beli roda tajwid pun boleh, tak ada masalah. Nanti saya akan keluarkan nombor telefon untuk tuan-tuan dan puan, kontak kami terus. Habis live terus kontak kami. Jangan tangguh-tangguh lagi. Terus kontak kami. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Affa. Lekatkan fa ini. Ada sabdu ni. Affakin athim. Jangan athim. Dan ini adalah huruf ta di hujung lidah juga. Di hujung lidah. Athim. Jangan asim, ashim. Tak nak. Athim. Lembut je. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Macam itulah bunyi dia yang pendek. Yulqunas sam'a wa aktharuhum kadhibun. Yulqunas sam'a wa tak nak sam'a wa salah. Pendek. Yulqunas sam'a wa aktharuhum kadhibun. Baik. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Wasyu'ara'u panjang 4 atau 5 harokat. Yattabi'uhumul ghawun. Ini huruf ghin, bukan huruf ain. Jangan tetapi gha. Yattabi'uhumul ghawun. Wun kena panjang ke kena pendek? Kena panjang sebab ada waw kecil di sini. Sebab ada waw kecil, so kena panjang lah. Ghawun. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun.
contoh. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Alam tara annahum, alam matikan dengan jelas. Alam tara anna, dengungkan dua harakat. Annahum fi kulli wadi. Jumpa dengan ya kena buat apa? Jumpa dengan ya kena buat apa? Kena senyum. Dengungkan dua harakat. Kulli wadi yahimun. Hi dua harakat. Yahimun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Jangan yahimun, salah. Ada ya, ada huruf mat di sini, mat asli. Yahimun. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan nampak tak dekat bawah tu ada pin komen Fatihah tu kan? Dia cakap apa? Jom share live ini agar semua mendapat manfaat bersama. Berminat untuk mendaftar ahli cepat Quran, tekan WhatsApp di bawah. Nampak tak? So, dekat bawah ni ada nombor telefon kan? 011-1621-7797. Tekan nombor tu. Nanti dia akan terus pergi dekat aplikasi WhatsApp lah secara automatik. Itu lagi mudah caranya. Sangat-sangat mudah. Tekan, dia akan terus link dekat WhatsApp lah. So, nanti tinggal call tu ataupun WhatsApp sahaja insyaAllah. Bismillah. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Wa annahum, nun sabdu wajibul gunnah. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Jaga panjang pendek di sini. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa dzakarullaha katsira. Kalau nak berhenti dekat sini, katsira, dua harakat. Kalau nak berhenti. Kalau nak sambung, katsirau. Kalau nak sambung di sini kena munculkan bibir lah sebab jumpa dengan huruf waw. Baik, katalah kita berhenti. Wa dzakarullaha katsira wa tasaru min ba'di ma zulimu. Wa dengungkan. Hamzah wasal ni tak payah ambil peduli, biarkan dia kat situ. Dia tak berfungsi pun, okey? Jangan wa'al, wa'i, wa'un, tak payah bariskan dia, biarkan dia. Wa dengungkan dua harakat. Wa tasaru min ba' pun sama juga iklab, dengungkan dua harakat. Ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Wa saya'lamul ladzina zalamu, panjang 4 ataupun 5 harakat. Ayyamun, ya tak panjang tau. Ya tak panjang, jangan ayyamun, salah. Ya tak panjang. Tekankan ya, lepas tu yamun, ayyamun, dengungkan dua harakat di sini. Qalabi, jumpa dengan ya, senyum. Qalabi yanqalibun, dengungkan dua harakat ikhfa hakiki. Yanqalibun, mad arid disukun di hujung ini. Baik, alhamdulillah kita dapat habiskan pelajaran satu persatu lah. Tapi kita belum habis lagi. Kita nak baca dulu satu muka surat penuh selepas ini bersama-sama. Tetapi tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang nak daftar jadi ahli cepat Quran, saya katakan tadi boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli.
ataupun nak beli roda tajwid dan sebagainya lah. Baik, selepas habis ini nanti saya akan keluarkan nombor telefon untuk tuan-tuan dan puan ambil, simpan, catatkan, kemudian terus call kami. Terus telefon kami untuk buat urusan dan sebagainya. Jadi kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh. Kita mulakan dari ayat yang pertama iaitu ayat 207 di sini. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah insya-Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرين وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi begitulah bacaan untuk muka surat 376 lah. Okey, baik. Saya ternampak satu komen dari rakan kita, Zaidah Amir. Ustaz, kalau nak jadi ahli, berapa yurannya? Okey, baik. Fokus kepada siapa-siapa yang nak jadi ahli. Bayaran untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sebanyak RM250. Bayarnya sekali sahaja. Sekali seumur hidup. Tuan-tuan dan puan, bukan ada yuran bulanan. Tak ada. Walaupun RM10, RM20, RM5 pun tak ada juga. 250 sekali je bayarnya. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan akan dapat keistimewaan apabila join jadi ahli cepat Quran lah. Baik. Saya keluarkan nombor telefon dahulu. Untuk tuan-tuan dan puan terus ambil sekarang ni. Ambil nombor telefon kami ni, catatkan, simpan nombor telefon ni, call kami, WhatsApp kami sekarang. 011-1621-7797. Sebarkan nombor telefon ini dekat kawan-kawan, dekat adik-beradik, dekat saudara mara yang lain yang nak belajar Al-Quran. Bagi tahu tuan-tuan dan puan belajar dengan kami di Fatihah dan ajak juga mereka sekali, insya-Allah. Semoga itu akan menjadi kita punya saham lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sahabat-sahabat semua, ambil nombor telefon ini 011-1621-7797. Semua urusan yang berkaitan dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan boleh kontak dengan kami, insya-Allah kami akan bantulah. Okey, ambil nombor telefon ini sekarang 011-1621-7797. Baik. Dan sahabat-sahabat semua, apa yang tuan-tuan dan puan akan dapat dengan bayaran RM250? Yang ini untuk yang ini untuk sampai 7 hari bulan 7 je yang saya cakap ni, akan dapat roda tajwid ni secara percuma lah. Okay, roda tajwid ini harganya RM30. Tapi siapa-siapa yang daftar sampai 7 hari bulan 7, kami akan bagi secara percuma sahaja. Okey. Untuk RM250 yang lain, tuan-tuan dan puan akan dapat 2 buah buku. Kami akan hantarkan ke alamat rumah lah, buku asas dan juga buku tajwid. Kemudian rakaman pelajaran dia satu persatu muka surat video. Kami dah buat video dalam bentuk rakaman video. Okey, sahabat-sahabat semua boleh dapatkan dekat aplikasi Cepat Quran. Nampak ni? Aplikasi belajar mengaji Al-Quran pertama di Malaysia. Macam mana cara nak dapatkan? Boleh download dekat App Store ataupun dekat Google Play. Kalau tak tahu macam mana caranya, WhatsApp dengan kami. Kami akan bantu, kami akan ajarkanlah macam mana cara nak download dan sebagainya. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, banyak lagi tuan-tuan dan puan akan dapat. WhatsApp kami akan terangkan dengan lebih lanjut dekat WhatsApp nantilah. Ambil nombor telefon ni 011-1621-7797. Okey, baik. Jadi sahabat-sahabat semua, insya-Allah kalau tak ada apa-apa hal, kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join live kita dari awal sampai akhir, yang tolong tuliskan poin-poin penting dekat ruangan komen dan yang bantu share, bantu like dan sebagainya. Terima kasih atas sokongan dan dorongan tuan-tuan dan puan. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Jadi segala yang baik itu datangnya dari Allah, yang silap dan salah datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi,
kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.